Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini, Isnin 22 hari bulan 2 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran Suratun Nahli ayat 98. Ayat 98, surah yang ke-16, juzuk yang ke-14, tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, nombor muka surat 536. Kebetulan juga pada pagi ini pelajar-pelajar kita akan menduduki peperiksaan SPM bersama dengan pelajar seluruh negara. Jadi kita doakan Allahumma alhim as-sawab wa saddid ra'yahum wahfazhum jami'an. Baik, kita pergi kepada ayat kita. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. Ayat kita ni tentang adab membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Oleh itu, apabila engkau membaca Quran, jadi bila kita nak baca Quran, hendaklah engkau terlebih dahulu meminta perlindungan kepada Allah daripada hasutan syaitan yang kena rejam. Jadi setiap kali kita nak baca Al-Quran, kita mula dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ataupun yang selalu kita baca di sini, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Yang paling ringkasnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi dalam ayat ini datang selepas daripada Allah Subhanahu wa taala, wa nazzalna 'alaikal kitab. Allah beritahu kepada kita bahawa Dia turunkan Al-Kitabul Quran. Fungsi dia menjelaskan segala perkara, dan Allah Ta'ala telah sebut beberapa perkara yang dijelaskan dalam kitab. Oleh kerana kitab Al-Quran, kitab hidayah, kitab petunjuk, kitab pedoman, bila kita nak baca Quran, syaitan akan mari. Dia waswaskan kita, dia ganggu kita, dia kacau kita. Waswas yang pertama, dia cuba tak beri kita baca Quran. Sebab itulah kata di para ulama, kalau nak baca Quran jangan baca dengan handphone. Tutup handphone, ambil kitab Quran sungguh, baca. Sebab handphone ni
Kadang-kadang kita nak buka Quran, tak sampai ke Quran, jumpa benda lain. Syaitan kata berhenti sini dulu. Transit dulu sekejap. Bila transit juga, sedar-sedar mengantuk dah lah. Makin ni, kita nak baca Quran, kita mula dengan ista'iz billah. Allah Ta'ala ajarkan kepada kita supaya kita minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla daripada mana? Daripada gangguan-gangguan syaitan yang dikacau, yang dia cuba nak apa? Nak ganggu kita supaya jangan baca Quran. Itu tahap pertama. Kalau boleh baca juga Quran, boleh, tapi baca dia panggil sariduz zihn. Otak tak mikir, baca ya. Tak faham apa, boleh pahala baca tu boleh. Sebab darjat Quran ni paling awal baca. Darjat yang kedua, kita memahami isi kandungan dan tadabbur. Darjat yang tiga, beramal. Itu tahap dia. Mana kalau kita darjat yang pertama pun tak lagi, bermakna kita telah dikuasai oleh syaitan. Nak tahu kita digoda, dikuasai oleh syaitan ke tidak? Tengok. Hari ini kita boleh baca Quran ke tidak? Berapa banyak ustaz? Tak banyak, 1 juzuk boleh ke tu? Allah, 1 juzuk. 1 juzuk ni kalau kita baca dalam 20 minit, bagi orang yang slow-slow, bagi orang laju-laju 10 minit je. Tak kalah nak beri 20 minit, setengah jam untuk Quran. Biar lidah kita ni lalu 1 juzuk 1 hari tak dapat, kita kata ini manusia yang lemah. Manusia yang makannya kuat, buahnya kuat, lemah dengan Al-Quran, dengan kalamur Rabbina. Kata Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, siapa dia betul-betul sayang kepada Allah, dia tidak akan kenyang, tidak akan jemu mendengar kalamur Rabbina. Jangan main. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada huraian. Tengok nota di bawah, nota 581, panjang sekali. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan bahawa Allah akan membalas orang-orang yang beriman dengan sebaik-baik balasan di dunia di akhirat. Dalam ayat yang lepas, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa dia buat amal soleh, dia beriman, Allah akan beri pada dia kehidupan yang baik. Panjang dah kita hurai di dalam sini yang lepas. Dan di akhirat ahsan, balasan yang lebih baik. Maka lalu diberi petunjuk kepada amalan yang dapat membersihkan amal mereka dari hasutan syaitan. Mu nak beramal ni, ingat, tengah jalan kita banyak onak dan duri, banyak cabaran-cabaran yang mengganggu gugat. Di antara cabarannya syaitan. Dia ketuanya, ketua pengganggu atas dunia ni syaitan. Mana-mana orang yang mengganggu orang nak beribadat, spesifik syaitan dia panggil. Jangan main. Hari ni orang yang duk cari dajjal, dia mengganggu ketenteraman awam, kita kata dia ni spesifik juga. Jangan main-main. Duk kata kau orang dajjal macam-macam, rupa-rupanya kita juga telah terperangkap dengan jerak dajjal. Maka orang yang nak mendapat petunjuk, mendapat hidayah, bimbing Allah, akan diganggu oleh syaitan. Terutama ketika hendak membaca Al-Quran. Bila nak baca Quran, syaitan mari lalu. Kerana tujuan membaca Al-Quran yang sebenarnya ialah untuk memahami. Tanda tujuan baca Quran, nak baca. Tujuan baca untuk faham. Kemudian memikirkan kandungan ayat-ayatnya, mematuhi dan mengamalkan ajarannya, juga memperolehi pahala membacanya. Subhanallah. Tengok matlamat baca Quran. Apa matlamat? Dalam nota kita ni kata faham, fikir, amal, tinggalkan yang dilarang, kita akan dapat pahala. Pahala baca Quran bukannya kecil. Pahala baca Quran, pahala yang besar. 1 huruf 10. 1 huruf 10. Allahu Akbar. Sebab itulah kita disunatkan meminta perlindungan Allah Azza wa Jalla
ketika hendak membaca Al-Quran dengan membaca terlebih dahulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yakni aku berlindung kepada Allah daripada hasutan syaitan yang kena rejam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang maksum, yang terpelihara dari gangguan syaitan dan dari melakukan dosa, disuruh meminta perlindungan Allah dari hasutan iblis, apalagi umatnya. Jelaslah, Nabi Allah Ta'ala perintah, kita umat dia lagi diperintahkan. Faedah membaca, tanda ni menarik ni. Faedah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apa faedahnya? Ialah merupakan pengakuan dari seseorang hamba Allah akan kelemahannya. Kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni nak baca kalam Rabbi, nak baca kata-kata Engkau, tapi aku lemah, aku diganggu, aku dikacau, maka aku minta berlindung denganmu ya Allah. Masya Allah. Seorang hamba akan mengakui kelemahannya dan menegaskan bahawa Allah jualah yang berkuasa memberi perlindungan dari segala perkara yang membahayakan atau yang mendatangkan mudarat. Semua duduk di bawah mana? Di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka alhamdulillah, dalam ayat ini dan menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bila nak baca Quran dia baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau di tengah surah timbul perbincangan ulama, contohnya kita nak mula tengah ayat macam kita baca hari ni, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi adakah kita kena kembar dengan bismillahirrahmanirrahim? Jadi sebahagian ulama mengatakan tidak lagi dibaca bismillah, memadai kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, kecuali di awal surah. Di awal surah maka kita kena kembarkan auzubillah, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab kita yang kita belajar di sini adalah kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in kata baca juga bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam pandangan ulama fiqh Syafi'i, dia letak auzubillah dengan bismillah walaupun di tengah surah. Tapi kita kata dari sudut semakkan kepada ayat ini dan juga amalan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak baca lagi di situ, wallahu alam. Manakala orang bacalah. Tapi dari sudut peraturannya cuma memadai dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Baik para jemaah sekalian, siapa diakah Allah Ta'ala beri jaminan orang di antara orang-orang yang tidak boleh dipengaruhi oleh syaitan siapa? Kita kena tengok. Kalau tidak kita rasa kita ni kuat, rupanya kita lemah. Bila kita orang yang tidak dapat dikuasai oleh syaitan, tengok ayat 99. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak mempunyai sebarang pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan orang yang berserah diri bulat-bulat kepada Tuhan mereka. Syaitan tak boleh nak pengaruhi siapa? Orang-orang yang benar-benar beriman dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Mana orang beriman, orang tawakal, syaitan tak boleh nak kacau. Jadi kita kena untuk kita nak selamatkan diri kita kena ada dua perkara lah. Yang pertama iman, yang kedua tawakal. Kalau ada separuh boleh, tak jadi. Semacam ada orang yang menggunakan mazhab campur. Dia panggil mazhab campur. Dia beriman dengan Allah, mari solat masjid, tapi lepas solat pergi lalu ikut pokok besar, tabik juga, atau tumpah lalu. Kita kata subhanallah, tadi mu sunjuk kepada Allah, sekarang ni kamu pergi tunduk pada syaitan. Kenapa? Itu dia panggil orang tidak ada tawakal. Kita nak tawakal kalau kita tengok tempat yang kita takut, tempat yang kita rasa gerun,
kita sudah ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendidik kita, seperti yang telah terdapat dalam kitab kita ni, Perisai Muslim. Apa yang dia kata? Nabi kita aja bila kita berhenti mana-mana tempat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Minta perlindungan Allah. Nak keluar daripada rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Jadi sudah ada perlindungan yang Allah Taala ajar. Sudah ada caranya, tepat cara kita berlindungnya di sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua syarat ni, iman yang mantap, tawakal yang jitu, insya-Allah syaitan tak akan kacau. Kalau tidak kita dilambung oleh syaitan. Nauzubillah. Syaitan ni Allah Taala bagi jaminan. Sesungguhnya syaitan tidak mempunyai sebarang pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, siapa orang yang dikuasai oleh syaitan? Ini orangnya. Nauzubillah. Innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya pengaruh itu pengaruh syaitan hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikan dia pemimpin mereka. Siapa pergi puja syaitan, siapa pergi ikut syaitan, maka syaitan menguasai mereka. Nak suruh jadi pengikut syaitan, ikut dia dalam bab apa dia, dengar kata dia, puja dia, tabik dia, jadi syaitan. Dan orang-orang yang dengan sebab hasutannya melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Nauzubillah. Tengok nota di bawah 582. Dalam ayat 99 dan ayat 100, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa umat manusia terbahagi dua. Tengok kategori mana kita. Sebahagiannya tidak dapat dipengaruhi oleh syaitan dengan hasutan-hasutannya. Siapa mereka? Iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah serta berserah bulat-bulat kepadanya dengan mematuhi segala perintahnya. Orang yang beriman, tawakal, syaitan tak boleh kacau. Dan sebahagian lagi ialah orang-orang yang dapat dipengaruhi oleh syaitan. Kenapa? Kerana mereka ingkar akan perintah Allah. Allah perintah suruh tawakal, dia pergi duk tabik ke syaitan. Pergi duk atuk situ, atuk sini. Dia panggil atuk kong. Datuk kong ni Datuk kong ni patung-patung yang dibuat daripada orang soleh. Ada satu pulau dekat dengan kita ni. Pulau tu ada 7 kubur wali menjadi datuk kong. Tempat orang pergi memuja situ. Minta nombor ekor, nombor kepala ada belakang. Pergi puja kubur-kubur kononnya power. Sini semua ni permainan-permainan syaitan, min tala'ubi syaitan, permainan syaitan terhadap manusia. Siapa dia ikut, habislah dia. Baik para jemaah sekalian, 2 ayat 3 ayat yang kita baca ini mengikut peraturannya. Tengok al-fawaid, beberapa faedah pendidikan. Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita bila nak baca Al-Quran, kita minta berlindung dengan Allah daripada gangguan syaitan. Kadang-kadang kita duk mikir, sambil baca duk fikir, khayal, tak menentu, ataupun duk mikir makna-makna yang pelik-pelik kan. Maka ini semua perbuatan karut. Supaya kita tenang, dapat baca Quran yang baik. Waktu nak baca tu kita baca tu sekalinya kita faham makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku minta berlindung dengan ya Allah daripada gangguan syaitan. Kita kena minta berlindung. Yang kedua, Allah SWT menafikan syaitan boleh menguasai hamba-hamba dia dengan yang ada 2 perkara. Yang pertama iman, yang kedua tawakal. Iman, alhamdulillah ramai orang beriman. Tapi adakah mereka bertawakal? Ini yang kita kena muhasabah. Kadang-kadang kita rasa sedih, orang baik, ahli ibadat, solatnya kuat, baca Quran yang kuat. Tapi percaya ke bomoh-bomoh ni,
La haula wala quwata illa billah. Sampai dekat nak mati suruh orang bomo lagi. Panggil tu orang dia panggil bagih bahasa Kelantan. Orang Kelantan dia panggil bagih ni satu jenis bomo, mari duk mai jampi serampah ni. Ai. Setengah zaman dulu dia panggil permainan mak yung. Mak yung mai peteri. Ini semua ni kali. Orang nak mati bukannya main ni, mari orang suruh baca Quran. Tenang-tenang, banyak zikir, banyak ingat ke Tuhan. Ini duk main karut. Itu semua dipanggil min tala'ubi syaitan, dimainkan oleh syaitan ataupun talbisu iblis, telah dilipat oleh iblis di dalam kepahaman. Maka orang yang ada iman, ada tawakal, insya-Allah selamat. Kemudian satu lagi kategori selamat, iaitulah al-ikhlas. Orang yang ikhlas, orang ini tak dapat dikuasai, sebagaimana dalam ayat Al-Hijr, kan, Suratul Hijri baru yang kita lepas, ayat 42, Allah kata inna ibadi laisa alaihim laisa laka alim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Dan dalam Suratul Sad, syaitan sendiri mengaku fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang ikhlas. Ya ikhlas aku tak kacau dia. Jadi para jemaah, kita nak selamat diri daripada syaitan. Yang pertama kita kena beriman, yang kedua kita tawakal, yang ketiga ataupun yang ketiga boleh tukar, iaitulah bersifat ikhlas keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, yang ketiga fawaid ilmiah dalam ayat ini. Fa iza qara'tal Quran, bila kita nak baca Quran, kita kena baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunat baca. Ada sebahagian ulama kata wajib. Tak, kita pegang dengan majoriti ulama, kata Ibnu Katsir, jumhurul ulama ala anna al-isti'adzata mustahabbatun. Sunat, kalau tak baca rugi itu. Mana tidak berdosa tapi rugi. Indal qiraah wa dzalika syamilun lis-shalah. Ketika kita nak baca Quran, hatta dalam solat. Dalam solat kita Allahu Akbar, kemudian kita baca doa iftitah. Sebelum Fatihah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Perlahan. Tak ada orang berlagu dalam Quran dalam solat. Luar solat kita boleh a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dalam solat kita baca perlahan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau masuk rakaat yang kedua, selepas Al-Fatihah kita nak baca surah. Contohnya kita baca tengah surah. Tilkar rusulu ini kita mula dengan perlahan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Mula. Baiklah para jemaah sekalian, semua tempat kita baca, sebelum baca Quran baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Termasuk kalau kita nak ceramah, kali pertama kita nak baca ayat Quran, elok kita baca. Baik. Allahu Akbar. Di sini Allah kata ista'iz billah, innama lam tusra' li zalika kalimah bismillah. Dia tak mula dengan bismillah sebab apa? Kata di para ulama Islam, li annal maqam maqamu takhallin 'anil naqais. Sebab kenapa dia tak mula dengan bismillah bila nak baca Quran? Tanda ni menarik. Sebabnya maqam kedudukan kita sekarang, kita nak baca Quran ni, dia panggil kita nak bersihkan diri kita daripada kekurangan. Daripada kekurangan. Maka kita minta perlindungan dari Allah Ta'ala supaya jangan kurang kepahaman kita, tumpuan kita tumpu kepada baca Quran. Itu yang kita nak. Bukan semata-mata maqam nak mencari keberkatan, sebab Quran itu sendiri berkat. Sempurna, dia panggil kalamu Rabbina. Dalam siri yang lepas, para ulama tafsir kata sebaik-baik zikir kita berzikir dengan kalam Allah. Ada orang mari tanya ustaz, saya dengar ustaz tu kata selawat lebih baik. Dia tengok mimpi, tok guru dia mimpi, saya tak sebut nama negeri, tidak orang boleh kenal. Dia kata tok guru dia mimpi rumah, dia tengok satu malam cerah dalam kampung dia ni. Bukan mimpi, Tok Wali nampak kasyaf.
sedap cerita wali ni. Rumah ni cerah. Ada sebuah rumah tu cerah sampai ke langit. Habis Tok Wali pergi tengok, oh dia baca Quran, cerah dia sampai atas je. Selawat sampai ke langit. Selawat hak mana? Selawat hak tok guru dia jumpa dalam mimpi tu. Kita kata janganlah lebih-lebih. Al-Quranu kalamur Rabb. Selawat ke Nabi dengan perintah Allah. Al-Quran sendiri sebut, ya ayyuhallazina amanu sallu. Allah suruh kita selawat. Tapi nak banding Quran, kita kata jangan buat bandingan. Sebab itulah ulama ahli sunnah kata sebaik-baik zikir kalamullah. Kalam Allah Ta'ala sendiri. Kemudian selawat termasuk dalam perintah Allah supaya kita berselawat. Jangan buat bandingan lah. Kita perbagaikanlah jadual kita. Kita baca Quran 1 juzuk, kita selawat 1 kali, malam kali baca pula selawat lagi. Alhamdulillah pelbagai kan. Tapi nak ceritanya kadang-kadang kita nampak lebih hak dia ni. Hak tu ayah dia tengok dalam ni. Main karamatul awliya, kita percaya kepada karamat tapi jangan lebih-lebih lah. Sampai mereka ni ada setengah orang kata tak ada apa dengan Allah. Nabi tu utama. Kita kata les. Nabi tu hamba Allah. Itu dia panggil lebih. Baik para jemaah sekalian. Jadi kenapa mula dengan auzubillah? Sebab makam di sini kita nak bersihkan diri kita daripada kekurangan supaya kita dapat faham, bukan makam nak sekadar menarik apa ni keberkatan, sebab Quran tu sudah berkat kalamullah. Fattayammun hasil. Cuma kita bimbang takut syaitan kacau kita di dalam perjalanan rohani kita kepada Allah Azza wa Jalla ini, kita bimbang. Baiklah, kita sudah bincang tadi, syaitan tak boleh nak menguasai kita dalam dua keadaan. Allah Ta'ala nafi syaitan kuasa di sini. Ada juga dia kata syaitan boleh kuasai. Kan? Jadi dari sudut hujahnya syaitan tak boleh kuasa kita. Tapi dari sudut realiti orang lemah-lemah itu dikuasai. Dia sendiri itu dikuasai oleh syaitan, ataupun dia sendiri sudah menjadi syaitan. Dia panggil syaitanul ins, syaitan manusia, na'udzubillah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah kita ayat tentang 3 ayat tentang adab baca Quran bermula dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian kita pergi kepada tajuk ayat 101 hingga 103. Insya-Allah dalam ayat ini ada 2 syubhat yang ditimbulkan oleh puak-puak kafir. Kita tengok. Syubhat yang pertama tentang berlakunya nasikh wa mansukh, berlakunya pertukaran hukum dalam Quran. Yang kedua, dia cuba nak cari, nak attack bahawa Nabi SAW bukan daripada dia Quran, daripada orang lain, Ajami, orang Nasrani yang ajar Quran kepada Nabi. Ini 2 cerita karu yang kita Allah Ta'ala nak perbetulkan, perkemaskan hujah kita ke atas puak-puak kafir. Tengok ayat 101. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Dan apabila kami tukarkan satu ayat Al-Quran untuk menggantikan ayat yang lain yang dimansuhkan. Tanda pelajar, nasikh mana ayat yang menukarkan, yang membatalkan hukum yang awal. Mansukh mana ayat yang dibatalkan hukumnya. Ini dalam Quran ni ada. Jadi nasikh wa mansukh, dan Allah yang memang mengetahui akan apa yang diturunkan, Tuhan tahu. Puak-puak kafir pun dapat isu. Dia kata apa? Berkatalah mereka yang kafir, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, seorang pendusta, keluk-kelikmu ni tak konsisten kata. Baru ni kata gini, hari ni cakap gini. Itu dia panggil tak stabil. Mendusta Muhammad, dia kata. Padahal Nabi Muhammad sallallahu tidak berdusta.
Bahkan kebanyakan mereka, puak kafir, tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Tengok nota di bawah. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat suci yang telah dimansuhkan, dibatalkan hukumnya dengan ayat-ayat yang lain yang mengandungi hukum-hukum yang lain, disebabkan sesuatu hikmah yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ada apa hikmah dia? Ada kalanya Allah batalkan hukum yang berat dengan hukum yang lebih ringan. Contohnya, mula-mula turun ayat Quran perang, kalau kita ada 10 orang, maaf, kita seorang, depan kita ada kafir musuh 10 orang, tak boleh lari. 1 lawan 10. Kemudian turun ayat lain pula, dah 2 lawan 1. Itu dipanggil ayat daripada berat kepada ringan. Sebab tu Nabi SAW tak suka orang tanya pelik-pelik. Nabi takut daripada ringan kepada berat. Nabi kata, kalau sebab mu tanya daripada hukum ringan kepada berat, mu berdosa nanti. Itu dia panggil nasikh wa mansukh, berlaku dalam Quran itu. Tujuannya Allah nak ringankan. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang aku ringankan, Tuhan kata aku tahu mu itu lemah. Maka ada kalanya hukum itu mansukh, dia panggil diringankan kepada ganti yang lain. Ada kalanya diringan terus, tak ganti. Dan ada ayat yang dibatalkan masih dibaca dalam Quran, macam ayat tadi, ayat inkum minkum isyruna sabirun tu. Ada kalanya ayat yang dibatalkan itu ditukar terus, dimansuhkan bacaan. Panjanglah cerita dalam bab nasih mansuh ni. Kita kena belajar dalam bab ulum Al-Quran. Dalam bab ulum Al-Quran kita akan belajar nasih mansuh, kita akan belajar sabab nuzul, kita macam-macam yang kita boleh, yang ilmu kaitan Quran itu. Cuma di sini saya sebut secara ringkas kerana masa kita terhad, dan yang kita nak bagi tahunya, orang kafir cuba nak attack, cuba nak serang Islam ni dengan 2 hujah dia hari ni. Hujah tak cerdik mana, tapi ada hujah. Dia kata, apalah Muhammad ni, cakap lain, sekarang ni lain pula. Mula-mula Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW tengok ke mana? Waktu nak solat menghadap ke Baitul Maqdis. Kan, dalam kitab sejarah Madinah kita ni, saya dah sebut cerita menghadap ke Baitul Maqdis. Menghadap ke Baitul Maqdis selama lebih kurang 16 ataupun 17 bulan. Dalam kitab sejarah Madinah ada. Kemudian Nabi suka nak ngadap ke arah Kaabah. Akhirnya turun ayat Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falalwannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjid. Mana ayat ini juga membatalkan hukum yang awal. Maka timbul pula Yahudi buat, apa Muhammad sekali ikut kiblat kita, hari ini tukar pula. Ni ajaran yang tak istiqamah. Ini semua ni mainan-mainan karut, puak-puak kafir. Dia cubalah nak attack supaya orang Islam ni mula ragu dengan Quran dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat 102 ini nak condemn balik apa yang mereka kacau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa? Tengok. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, oleh Ruhul Qudus. Siapa dia Ruhul Qudus? Iaitulah Jibril alaihissalam. Jibril itu dia panggil Ruhul Qudus, maknanya jiwa yang suci, kan? Jibril yang turun pada aku, bukan aku reka-reka. Daripada Allah Azza wa Jalla. Al-Quran daripada Allah, Jibril bawa mari. Dia kata tukar, aku pun baca yang tukar. Aku tak sembunyi. Dan cara yang sungguh layak dan berhikmah. Dulu berat, sekarang ringan. Ataupun
Ada juga yang sebalik, ringan kepada berat. Contohnya dalam bab arak. Dalam suratul Nahl yang kita dah baca awal dulu, kan, Allah Ta'ala sebut tentang minuman yang kita ambil, syarabun tattakhizuna, kan, an-nakhila wal anam tu. Maknanya awalnya Tuhan kata arak itu salah satu daripada minuman. Hok buat kapi minum lah. Kemudian turun ayat kedua, kalau memabuk dekat waktu solat jangan minum. Takut tukar ayat la a'budu ma ta'budu jadi a'budu ma ta'budu. Aku sembah supaya sembah juga kapi. Kan? Yang ketiga baru turun ayat berat, innamal khamru wal maisir wal ansam wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ini dia panggil badal, tukar ayat daripada ringan kepada pertengahan kepada berat. Yang berat tu tak boleh tukar lah, tak ada orang tukar. Nabi sudah wafat, wahyu sudah terputus. Jadi tujuannya Jibril datang dengan penuh hikmah, bijaksana, untuk meneguhkan iman orang-orang yang beriman dan untuk menjadi hidayah petunjuk serta berita yang menggembirakan bagi orang-orang Islam. Kenapa tak menggembira dulu berat, sekarang ringan, menggembirakan kita. 10 lawan seorang, sekarang ini 2 lawan seorang. Boleh bertahan sikit lah. Tengok nota di bawah panjang, nota 584. Yakni katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka yang duk kritikmu tu, bahawa Al-Quran yang aku bacakan kepada kamu adalah dibawa oleh malaikat Jibril dari Tuhanku, bukan aku reka-reka, untuk meneguhkan iman orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, turunlah ayat mana pun lagi kuat. Daripada berat kepada ringan lagi kuat. Seronok, suka. Baik, ringan kepada berat bukan dalam masa setahun. Daripada awal turun ayat Quran tentang arak sampai turun jangan solat ketika mabuk, nak turun kepada pengharaman total arak, ada ulama tafsir kata dalam siri yang lepas kita dah bincang, lebih kurang 5 tahun. Didik 5 tahun bagi. Cuma saya sendirinya rasa sedih juga. 5 tahun orang ikut kuliah kita, istiqamah dengan kuliah, tapi tak berhenti-henti juga rokok sampai hari ni. Kita kata ini dah luar, dia panggil luar biasa lah tu. Ada yang 10 tahun dah ikut, rokok lagi, ini lagi luar biasa kan. Biar ada tempoh lah juga nak berhenti tu, takkanlah selama-lamanya. Baik, kita masuk cerita kita dulu. Dengan isinya yang mengandungi dalil-dalil tegas yang membuktikan keesaan Allah yang menjadikan seluruh alam dan kekuasaannya serta keluasan ilmunya, dan memberi galakan supaya mereka memerhati dan menyelidik alam langit dan bumi, dan berisi pula dengan undang-undang yang memajukan umat manusia meliputi akhlaknya, kebudayaannya dan ilmu pengetahuannya ke peringkat yang tidak dapat ditandingi oleh umat yang lain. Siapa dia nak lawan? Tak ada orang boleh lawan kan. Kesimpulannya, Al-Quran bukan sahaja menjadi petunjuk hidayah bagi umat Islam untuk mencapai kemajuan di dunia dan kebahagiaan yang kekal di akhirat, tetapi juga membawa berita gembira kepada mereka tentang sebaik-baik balasan yang disediakan untuk mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Baiklah, selesai masalah. Tuduhan jahat kafir tadi dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dengan begitu mantap. Kemudian kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam perbincangan kita ini. Satu lagi syubhat yang ditimbul oleh puak kafir, dia kata Quran bukan Arab, orang ajam, orang lain yang duk ajar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat 103. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Ini dipanggil syubhat yang kedua. Dan demi sesungguhnya kami mengetahui bahawa mereka yang musyrik, yang kafir itu berkata,
Sebenarnya dia tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diajar oleh seorang manusia. Ada manusia di Mekah ni, tandalah, mengikut dalam cerita ahli tafsir kata, orang tu nama apa? Nama dia Jabar. Jabar ni hamba kepada Quraisy. Hamba kepada Quraisy, duduk di Mekah. Dia duduk menjual dekat dengan Bukit Safa. Dekat Bukit Safa Mekah tu ada gerai, dia duduk jual. Dia ni asalnya Nasrani, orang Nasrani. Orang Kristian masuk Islam. Jadi Nabi sallallahu pergilah, lalu kot tu Nabi tegur. Nabi ni orang baik. Mungkin dia tegur Jabar ni sebab dia sudah Islam. Ataupun Nabi nak beli dengan dia, nak membeli barang. Jadi puak kafir duk attack. Oh, rupanya Muhammad ni selalu cakap dengan dia ni, inilah guru dia. Dia pun tuduh. Dia kata apa? Dia kata ia mengajar kepada Muhammad ni manusia. Padahal orang yang mereka sandarkan tuduhan kepadanya itu ialah bahasa asing. Dia bukan orang Arab. Macam mana pula Quran ni sepasih-pasih bahasa Arab? Ajaib mu pelik. Tuduh macam-macam. Wa hadza lisan Arabiyyun mubin. Sedangkan Al-Quran ini berbahasa Arab yang fasih, yang nyata. Maknanya secara bodoh, hujah bodoh kata orang, tak boleh terima kamu punya syubhat. Sebab kalau nak kata Jabal tu ajar Nabi, dia tu Nasrani, bukan Arab. Tak kala dia fasih daripada orang Arab Mekah. Tapi kalau otak dah beku kata orang, jam dah, begitulah jadi. Tengok nota di bawah 585. Kaum musyrik Mekah tidak percaya bahawa Al-Quran diwahyukan oleh Allah Ta'ala dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya mereka mengatakan bahawa ia diajar oleh seorang bangsa asing yang tinggal di Mekah. Inilah yang kata nama Jabar, ada kata nama lain, tapi masyhurnya Jabar. Lalu Allah menolak tuduhan mereka yang tidak berasal itu dan menegaskan bahawa orang yang mereka katakan mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang bangsa asing yang lain bahasanya. Sedangkan Al-Quran berbahasa Arab yang fasih, nyata dan amat indah susunannya, susunan bahasanya yang tidak dapat dibuat oleh orang Arab sendiri, apalagi orang asing yang berbahasa lain. Tak sedap cakap lah. Ni puak-puak Arab, sastrawan Arab tak nak tiru Quran. Bagaimana dengan Jabar yang orang bukan Arab lagi tak erti? Kalau zaman kita ni orang Bangladesh duk jual Mekah, tiba-tiba kita kata dia ni pula pasal, kan? Anak anta fi ana mafi. Dia duk cakap gitu. Bahawa Bangladesh ni walaupun dia duk sapu-sapu Mekah, duk jual barang, tapi dia boleh cakap Arab dengan bahasa dia. Anta fi ana fi. Anta mafi ana muskilah. Itu ya bahasa dia. Fi dengan mafi tu dia boleh pasang kepada mana-mana cerita. Nak jual boleh, nak buah boleh. Anta fi ana mafi. Bas. Itu dia panggil bahasa pasar. Habis orang Arab ikut dia cakap. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah dulu ayat kita pada hari ini, iaitulah tentang hikmah Allah Ta'ala tukarkan ayat daripada berat kepada ringan, ataupun daripada ringan kepada berat. Ada ayat yang mansuh masih dibaca, ada ayat yang mansuh hukumnya tapi tidak dibaca. Macam-macam dalam Quran yang ada yang kita boleh belajar insya-Allah. Jadi setakat itulah dulu perbincangan kita pada kali ini. InsyaAllah kita sambung lagi ayat dan juga beberapa ulasan kepada ayat ini dalam siri akan datang. Kita break pada ayat 104. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.